Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang bertanya saya, duit awak ni mari dari mana? Di dalam masyarakat barat, Western society, soalan sebegitu dianggap kurang hajar. You never ask people about their income or where their money comes from. You don't do this in Western society. Kalau you tanya orang tu, duit awak mari dari mana ke, awak ni macam mana boleh survive ke, dia sama macam kita tanya katalah seorang perempuan, laki awak ni suka main dari depan ke, suka main dari belakang. You boleh bayang, you tanya soalan macam tu kepada seorang isteri, you do not do that kind of thing. Anyway, hari ini Anwar Ibrahim telah berkata serangan ke atas Gaza ataupun Palestin ni sama macam Hiroshima. Anwar ni dia kena belajar sikit lah international diplomacy, atau mungkin dia kena suruh orang lain bercakap, jangan Anwar yang bercakap, oleh kerana that is a diplomatic blunder, satu diplomatic blunder yang sangat-sangat besar. Dia tidak ada perbandingan Hiroshima ni. Hiroshima is one of a kind. Hiroshima dan Nagasaki one of a kind. Bila Amerika bom, atom bomb tau. Bila ataupun sekarang ni nuclear bomb lah dia punya comparison. Bila Amerika bom Hiroshima dan Nagasaki, alasan dia it is to kill as many Japanese as possible so that they can stop the war. Maknanya apa Amerika kata, lebih baik kita bunuh ramai Jepun supaya mereka serik dan mereka minta stop peperangan, surrender, dan kita akan selamatkan ramai nyawa orang Amerika. Bermaknanya tiap-tiap nyawa Jepun terkorban, kita selamatkan nyawa Amerika. So kalau kita maknanya kita bunuhlah 100,000 orang, dan peperangan tu berhenti, maknanya kita mungkin akan menyelamatkan 100,000 rakyat Amerika, nyawa orang Amerika. So it is to kill Japanese to save Americans. So bermaknanya memberi comparison atau banding Hiroshima dengan tu, it is boleh dikatakan satu penghinaan, insult kepada dua-dua Jepun dan juga Palestin. Dan sekira Malaysia berkata tindakan Israel ni zalim, tindakan Israel ni is inhuman, adakah bermaksud Anwar iaitu tindakan Amerika sama? Tindakan Amerika juga zalim dan inhuman dengan dia bom Hiroshima. So what happened to Amerika punya respon pula? Dalam Jepun ni mungkin tak senang yang Anwar membandingkan Hiroshima dengan ni Palestin. Amerika pun sama. Amerika pun akan akan rasa yang Anwar ni insulting ataupun menghina USA. So nak cakap ni international forum ni kena pandai sikit lah. Jangan ikut macam you cakap dekat Ceruk Tok Kun ke, atau you cakap dekat ni kampung dalam Perak ke, you boleh cakap begitu. Tak boleh. International diplomacy different level, bukan level Anwar. Nah, memang Anwar ni tak pandai dia make internet. Anwar ni dia boleh cakap dengan orang kampung sebab dia pandai drama, dia buat macam wayang Tamil apa semua. But not when you speak internet, especially when you're speaking to the leader tau, Japanese leader. Dan issues Hiroshima ni sensitif. Dan you buat perbandingan sekarang Hiroshima dengan tu is a big mistake. So I think Anwar better either he learn international diplomacy ataupun dia tak usah bercakap lah. Bagi orang lain bercakap. Satu lagi perkara ketiga saya nak sebut ialah kita ni mungkin tahun ni mungkin sejuk. Hari ni pun
sudah sejuk dah. Saya duduk kat luar ni, temperature, tapi kebetulan last few days ni tak ada matahari. Last few days ni mendung. Tengah hari tengah hari buta macam maghrib. Tapi today kebetulan ada matahari. Jadi you know, in England ni bila ada je matahari, rakyat England ni banyak cepat-cepat keluar berjemur matahari. Tapi saya ni berjemur pakai jaket lah. Pasal saya ni masih flu ni, 3 minggu dah flu. Kalau saya punya dada ni expose, mungkin saya sakit balik. So anyhow, the problem is heating cost ataupun utilities cost. Apabila sejuk, kita terpaksa pasang gas, heater yang guna gas. So itu mahal. Boleh naik sampai berpuluh-puluh pound sebulan. Kita biasa ni di sini, di England ni, kita belanja dalam 100 hingga 150 pound lah utilities cost setiap bulan. So tahun ni kerajaan baru bayar baru hantar surat dia bulan depan ni, Disember ni, kerajaan akan bagi kita 500 pound tau. Dipanggil ni winter fuel punya ni, bukan subsidi lah, allowance dia panggil, winter fuel allowance. Macam subsidi lah, tapi it's called allowance because kita tak ada subsidi, kita masih kena bayar. Dan harga gas, electricity sudah naik sampai 2 kali atau lebih dari 2 kali ganda, more than 2 times or 2.5 times cost. Dulu kita bayar dalam 70 pound, 60 pound. Sekarang ni mungkin boleh lebih dari 150 kalau winter ni sejuk dan kita kena 24 jam pasang heater. So anyhow, the cost is more than double atau more than double banding dengan dulu berapa puluh je. So government bagi kita 500 pound winter fuel allowance. So kita ni kalau bergantung kepada cara mana kita gunalah gas dan electricity tadi tu. Kalau kita duduk pasang heater 24 jam, mahal lah. Tapi kita ni malam tidur tak pasang heater, kita padam heater kerana kita jadi kering tau, we become very dry. Jadi we get dehydrated. Dan ini yang mari batuk banyak ni sebab saya kalau tak cukup air kan, dehydrated. Dan kita tak rasa haus. Ini problem ni. Kita tak rasa haus, tapi yang sebenar badan kita ni kurang air. That's a problem. Dia timbulkan batuk. So anyhow, the issue here is bergantung kepada berapa lama sehari kita pasang heater. Dia boleh sampai 150 pound. So government bagi 500 tu, kalau kita pandai sikit berjimat dan sebagainya, boleh tahan sampai 5 bulan tau. Kalau kita mewah, mana 3 bulan 4 bulan lah. So maknanya almost half the year lah. Separuh dari tahun tu kita punya cost utilities dapat allowance dari government. And kalau kita jimat, benda tu can go a long way. And kita tidak ada masalah cost naik. Walaupun cost sudah double atau lebih dari double, government bagi balik itu company yang charge lah. So government bagi balik allowance. So we are covered. So maknanya ialah 500 pound tu banding dengan kita gunalah 100 atau 150 pound, boleh tahanlah 3 bulan ke 5 bulan, 6 bulan mau dah. Malaysia ni saya diberitahu orang belanja dalam 500 hingga 1000 ringgit sebulan, bergantung kepada ialah you duduk banglo ke, kondo ke, rumah teres ke kan. So 500 to 1000 ringgit lah sebulan. So kalau macam di England ni, sepatutnya government bagi orang balik sekurang-kurang lah dia punya fuel allowance ataupun energy allowance. Sepatut government bagi balik tiap-tiap rakyat Malaysia ni, tiap-tiap household Malaysia ni bagi balik dalam 3,000 ringgit. Should be. Government should give you back about 3,000 ringgit to cover ataupun sekurang-kurang 2,000 ringgit, kalau tak 3,000. So biar you punya cost electricity apa semua covered. Tapi kerajaan tak bagi. Don't talk about subsidy. Better don't talk about subsidy. Subsidy maksud dia lain. What we talk about is fuel allowance ataupun energy allowance. Bagi balik 2,000, 3,000 setahun, bergantung kepada jenis rumah lah. Mungkin rumah teres tu
atau rumah murah, low cost house sekian-sekian banyak, 3,000 untuk rumah teres dan sebagainya. Kalau rumah mewah banglo mungkin bagi 3,000 pun cukup, sebab if they can afford a mansion, tak perlulah kita bagi lebih pada 3,000, kita bagi sama dengan rumah biasa lah. So itu yang sepatut kerajaan fokus. Energy allowance every year, atau bagi 6 bulan sekali. First 6 months, second 6 months. So early in the year, middle of the year, tiap household Malaysia dapat allowance 2,000 ke 3,000, dipanggil energy allowance, macam di sini. So maybe TikTokers ni yang banyak duduk cerita pasal kos dan sebagainya, focus on asking for energy allowance. Macam di England ni, saya akan dapat next month ni £500. £500 untuk 4-5 bulan punya energy cost. Okey dah tu. Lagipun dah naik. Kalau dulu punya ni setahun tu punya cost tu, but it's because it's gone up. So itu saja yang 3 perkara. Perkara yang keempat yang saya nak cerita ni, saya diberitahulah oleh mereka yang tidak mau dinamakan, people who do not wish to be identified. Saya diberitahu bahawasanya raja-raja Melayu sudah mula risau. They are getting worried tau. Dia tengok ni sudah nak masuk setahun dah ni kerajaan baru memerintah, tak lama lagi setahun. Dan Malaysia ni tidak ke depan. Sebagai yang dijangka, Malaysia is going backwards. Malaysia ni mundur. Malaysia ni ghostan. Dan ini kerana dasar-dasar dan tindakan kerajaan. So, raja-raja Melayu sudah mula risau. Sebab Anwar ni duk cerita, ataupun orang Pakatan Harapan duduk cerita, yang Anwar ni pilihan raja-raja Melayu, bukan saja Seri Paduka yang di-Pertuan Agong. Sebab Agong ni sebelum lantik Anwar jadi Perdana Menteri, terlebih dahulu mengikut Anwar dan juga kalau kita ikutlah surat Istana Negara lah, surat dari Seri Paduka Baginda Agong Istana Negara. Di dalam surat tersebut yang boleh dibaca di internet, Istana Negara kata Seri Paduka Baginda Agong berkenan melantik Anwar sebagai Perdana Menteri selepas consultation dengan Raja-Raja Melayu. Bermaknanya tindakan Agong melantik Anwar sebagai Perdana Menteri berdasar kepada keputusan Raja-Raja Melayu, bukan Agong seorang. So kalau betul lah benda tu, sebab Raja-Raja Melayu tak kata apa, Agong je, ataupun surat Istana Negara, bukan pun Agong yang kata, Istana Negara yang kata Anwar dilantik ni atas perkenan Raja-Raja Melayu. Dan bermaknanya kalau ini satu keputusan yang silap, iaitu Anwar gagal mentadbir negara, maka Raja-Raja Melayu akan disalahkan. Jadi orang dah mula cakap, ini semua Agong punya pasal ni. Kita ni dah susah ni, kita ni tak cukup makan ni, kita ni menderita ni, kita ni tengah seksa ni, oleh kerana Raja-Raja Melayu. Jadi this is very bad lah untuk Raja-Raja Melayu. Mereka tidak mau disalahkan. Jadi dia macam ni lah, macam kita sudah tengok contoh sejarah lah ya. Bila rakyat lapar, dia nak salahkan seseorang tau. When you are hungry, you want to get angry, you know. A hungry person is an angry person. Jadi bila you lapar ni, you nak marah seseorang. So dalam keadaan sekarang ni, saya lapar, saya rasa marah. Siapa saya nak marahkan? Oh, kita marah Raja-Raja Melayu. So of course, dia kata, tapi ini Anwar. Ya, Anwar. Tapi Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri sebab Raja-Raja Melayu. So tak boleh salahkan Anwar saja. Anwar tak jadi Perdana Menteri kalau tak pasal Raja-Raja Melayu. So bermaknanya finally the blame goes to Raja-Raja Melayu, and this is the problem. So sekiranya perkara ini berterusan lagi setahun, Raja-Raja Melayu akan dikutuk. So they are worried. So Raja-Raja Melayu, that's why Sultan Perak pun keluar statement. And then so kita tengoklah, even Tengku Mahkota Johor pun dah keluar statement. Dan beberapa lah, Sultan Selangor pun dah keluar. So maknanya beberapa sultan dan bakal sultan, misalnya apabila Tuanku Sultan Johor jadi Agong, tak lama lagi Tengku Mahkota akan jadi pemangku Sultan Sultan Johor.
So dia bercakap also as an incoming sultan. So beberapa sultan dari beberapa negeri telah bersuara, tapi diplomatik lah. Perlulah ambil perhatian lah, perlu ini, perlu. Tapi teguran sultan-sultan tu kepada Anwar supaya satu hari apabila perkara ni meletup, rakyat marah, sekurang-kurang on record lah. On record ada dalam setahun dua ni sultan-sultan telah bersuara dan menegur kerajaan, menegur Perdana Menteri. So tak bolehlah maknanya salahkan sultan, kata ini apa benda, sultan tak buat apa-apa. Ada dalam setahun dua ni sultan telah bersuara, telah tegur kerajaan, telah tegur Perdana Menteri. So this is preemptive lah. Sultan-sultan ni is preparing for the worst, iaitu Malaysia ni rakyat akan bangun dan meletup, dan sultan-sultan ni boleh cuci tangan. They can wash their hands and say, kita dah bersuara dah, kita dah tegur kerajaan dah. So tak bolehlah salah kita. Maknanya kalau prestasi kerajaan atau prestasi Perdana Menteri ni tak cemerlang ataupun prestasi dia teruk, jangan lupa kita sudah bersuara, kita sudah tegur, kerajaan tak mau buat tu, apa kita nak buat? So rakyat yang pilih kerajaan kan, rakyat yang undi untuk pakatan kan. Raja-raja Melayu ni cuma menjalankan kehendak rakyat. Kalau rakyat rasa Anwar ni tak sesuai atau pakatan ni tak bagus, maka pilihan raya akan datang ni pilih orang lain. Itulah boleh jadi satu defense mechanism untuk raja-raja Melayu. So itu saja pada pagi Ahad ni, a nice sunny day in Manchester, di mana at least saya sekarang ada peluang nak pakai jaket baru saya. Kalau tidak, is good, dalam rumah ni tak boleh lah, panas sangat. So assalamualaikum, salam sejahtera.